Bersama dalam sesi petang ini. Seperti pagi tadi saya dah bagikan menu-menu yang kita jangkakan untuk dibincangkan petang ni, dan juga detail pasal advance management saya dah bagi. So jadi kita bagi ruang dekat Melissa sebagai supervisor minggu ni untuk menjelaskan menu-menu yang dibuat. So jadi menu-menu ni kita akan bagikan beberapa section lah. Macam contoh appetizer, contoh Amba buat. So Amba kena present untuk appetizer. So nanti saya akan tambah lagi input tentang menu tu. Alright, boleh dengar kata cerita pasal menu yang saya bagi tadi? Appetizer, main course, stew and shank. Stew lamb shank. Yeah. So dengan starches dia ada garlic mashed potato. Okay. Untuk dessert? Yeah. Dessert poached pear. Okay, you all dah jumpa tak menu-menu ni bila you all search? Amba dah. Dah. Ada kan? Sebab saya pasti menu-menu yang saya bagi tu ada dalam internet dan juga maybe YouTube pun ada. Saya rasa ada kat YouTube. So menu-menu tu menu yang popular dekat negara masing-masing. So macam Vietnamese spring roll tu, tujuan saya tuliskan berkenaan dengan rice paper tu adalah untuk menggambarkan yang menu tu, spring roll tu dibalut dengan menggunakan rice paper tu. Okay, spring roll tu kena dibalut dengan rice paper. Saya rasa dah pernah tengok kot, semua dah pernah tengok. Ada jumpa gambar dia? Ada? Okay, siapa yang buat menu yang pertama tu? Saya. Okay, just boleh Yes. explain method of cooking tu? Method of cooking. Mana dia tadi? English ni. Tak kisah mana-mana pun tak apa. Method of cooking ke, Chef? Yeah. Firstly, bring a medium saucepan of water to boil. Boil rice. Apa ni? Vermicelli. 3 to 5 minutes or until al dente and drain. Okay. Second, fill. Okay, first step untuk Vietnamese roll tu, dia sama macam spring roll biasa, tapi cuma kulit dia menggunakan rice paper. Rice paper ni ada transparent punya kulit dibuat daripada tepung beras. Okay, dekat negara Indo-China macam Vietnam, Thailand, benda tu ada dijual. Kat sini pun ada. Kat sini sekarang jadi menu yang macam orang selalu buat diet untuk makan. Okay, spring roll yang dalam dia veggie dan ada meat sikit. Dan selalunya dia ada chili sauce yang dia orang buat sendiri, ada daripada fresh chili. Kalau tumbuk-tumbuk dia campurkan dengan macam Thai chili sauce sikit, lepas tu digaul-gaul. Sama ada di dalam wrap tu dia taruh ataupun sosnya tu sebagai sos asing. Dia dip benda tu bila dia nak makan. Yang popular biasanya adalah macam prawn spring roll ataupun udang yang dah di-blanch, dicampurkan sekali dalam veggie-veggie yang disusun tadi tu. Kemudian baru dia wrap. So gambarnya dia dapat. Yes, gambarnya dapat. Gambar. Ya. Ada. Nih.
Okey, contoh tu nanti masukkan. Kalau boleh dapatkan gambar yang satu plate tu ada dalam 2-3 je yang dah di plating dan betul-betul. Cuba cari, saya rasa ada. Cantik. Okey, lebih kurang macam tu lah. Tu yang paling simple lah. Dia orang kadang makan dengan chili sauce je, tapi macam setiap dia ada kebiasaannya, dia ada sauce dia sendiri. Even masyarakat Cina pun dia ada sauce dia sendiri. Yang ni memang healthy lah, tapi untuk appetizer dia tak guna banyak lah. Macam kalau ikut dalam kelas betul, kita akan guna satu je. Satu roll saja yang kita potong dua. Kita plate kan lah kat dalam tu. Okay. So clear tak pasal Vietnamese spring roll ni? Ya. Okay, yang lain nanti ambil kopi daripada supervisor hari ni. Dia akan compilekan semua menu dan akan email balik pada semua orang. So itu untuk assessment mingguan kita lah. So kita ke menu kedua, sup. Oxtail soup. Siapa yang buat? Ellie. Saya chef. Bola je kan? Kan Ellie cerita sikit pasal oxtail soup ni? Ya chef. Method dia lah chef. Ya chef. Layan okey ke? Dia punya Okay. chef mau macam dia punya menu kah? Dia punya ingredient. Tak apa. Terus ke method of cooking. Sebab ingredient rasanya semua orang. Method. Oh. Okay. The first, gather the ingredients. Second, break oxtail in the 1.5 cup flour. Heat the beef dripping or cooking oil in a large heavy pot over high heat. Cook to brown the meat. Remove. Keep the fat in the pan and drain on paper towels. Lepas tu yang ketiga, add the minced onion to the pot. Turn the heat to medium and stew 8 to 10 minutes until golden. Lepas tu sprinkle in remaining 2 tablespoon flour. Mix well and brown lightly. Okey, siapa yang pernah buat sup daging ataupun sup tulang kat sini? You rebus daging, you boil daging ataupun you rebus tulang untuk buat sup. The method is same. Lebih kurang sama. Kita saute dulu the ingredient, bawang-bawang apa semua kan. Lepas tu dah naik bau, kita taruh herb. Macam kita buat dekat kitchen. Dan kita boil tail tu sampai dia lembut. So ada setengahnya dia serve dengan tulang-tulang sekali, ada setengahnya tak. Dikeluarkan dan diasingkan isinya saja. Sebab isi di bahagian tail tu rasa dia agak berlainan dengan bahagian lain. Contoh macam daging yang betul lah. Sebab dia kenyal-kenyal sikit, ada apa, tak keras lah. Okay, makan pun ada fat sikit dekat situ. Alright, kebiasaannya kalau sebab menu minggu ni kita touch menu Asian, Mid Western. So maksudnya menu ni menu apa tu dia cakap kalau Eastern, Mid Western. Dia ada terms dia, lupa pula. Nanti saya bagi tahu. Tengah internet. Okay. Tapi result dia, kebiasaan ni kita akan serve menggunakan soup bowl ataupun soup plate. Dan isinya kita letak dulu, baru kita letak stok dia. Stok ataupun kuah yang ada dalam tu lah. Tapi macam kuah dia tu pun dalam ingredient dia kita akan ada besan sikit ataupun kita akan dice sikit beberapa carrot, ini kadang kentang dan kadang seleri kat dalam tu. Dia tak plain saja kalau Asian style lah.
Dan garnishing selalunya ada daun ketumbar sikit. Dan bawang goreng tu semestinya ada. Okey, yang itu untuk sup lah. Saya rasa semua dah dapat gambaran sebab kita perlu tengok gambar lagi kat dengan daripada dia orang. Gambar pun dia orang pun dah hilang daripada radar. Sekejap Okey, gambar tak ada. Okey, sekarang ni nak tengok gambar dia. Gambar untuk sup tu. Nelly. Picture. Ya. Oh, okey. Betul. Kalau dapat macam picture ni, you all cari yang one portion punya. Okey. Kalau dia merah, kebanyakan merah. Kalau tengok negeri lah. Kalau ikut Thailand tu mungkin putih, tapi dia kebanyakan ada dua version lah. Merah ataupun yang putih. Yang merah ni selalu dia campur cili ataupun paste. So, sebab tu colour dia lain. Jangan cakap yang putih ni tak betul, yang tu tak betul, semua dia beza. Tapi ada elemen-elemen tomato pun ada tak dekat dalam untuk bagi dia masam sebagainya lah. Tapi kalau western punya dia akan masam menggunakan tomato puri. Kalau ke Asia ni rasanya dia akan gunakan lime juice lah. Okay. Alright, so sup saya rasa semua clear. So now kita pergi kepada main course. Main course ni saya nak pergi pada stew dulu. Stew lam seng, siapa yang buat? Saya. Okay, Layan. Ingredients tak payah bagi tahu kan? Oh, tak payah. Method. Okay. Yang saya cari tu dia ni portion untuk 4 orang. Alright. So first dia heat oven with 2 tablespoon olive oil. Lepas tu yang lamb shank tu dia season dengan salt and pepper. Lepas tu dia letak dalam oven. Lepas tu brown it well on all sides and then put at a plate. And yang kedua, add garlic, celery, chopped carrot, then and onion to the pan. Cook until golden brown about 10 minutes. Yang ketiga, add tomato paste and cook about 5 minutes. Yang keempat, return shank to the pot and add the chicken stock. Lepas tu ada orange zest, kulit orange. Braise the shank for 3 hours. And then dia ni ada satu sauce called Germolata. Dia mix garlic, parsley dengan lemon. Itu untuk macam garnish ada decoration. Okay, tu dia ada banyak version. So far okay yang you jumpa. Cuma kalau yang western punya, yang kebiasaan secara general dia akan letak, after dia letak tomato puree atau tomato paste tu, okay, dia saute dulu dan dia akan masukkan demi glaze. Dia masukkan demi glaze, dah jadi gravy, baru dia masukkan lamb shank tadi dalam tu. So sebenarnya lamb shank ni diorang sear dulu dekat tempat lain dulu baru masukkan. Okay, sebab dia nak hold dia punya tekstur tu kan. Sebab nanti bila dia masak dalam gravy yang panas, dia akan mengecil dan juga nampak tak cantik. Ada setengahnya yang akan kelar-kelarkan dulu bahagian tu supaya nanti bila dia masak semuanya akan berkumpul ke bawah macam kita buat dulu. Ingat tak kita buat chicken chicken boxing ingat tak? Daripada kepak ayam tu kan dia jadi bulat dekat bawah tu kan. Ada setengahnya yang buat macam tu. Lepas tu baru dia masak dengan gravy. Proses gravy tu dia masak kalau ikutkan kebiasaannya 4 ke 6 jam sampailah benda tu lembut. Sampai dia punya shank tu lembut.
And then dia akan campurkan kentang, carrot kebiasaannya, dan ada tambahan daun bay leaf kat dalam tu. Tapi dia adalah satu masakan yang lama lah. So dia akan stew sampai colour dia jadi colour macam brown sauce tu. Okay, dia jadi coklat kehitaman. Macam tu. Warna merah tu pun ada. Tapi warna merah tu datang daripada tomato paste yang kita masukkan tadi. So dia akan jadi pekat lah. So akan jadi sos kepada ni. Dan okay, Legend punya presentation okay. So next time buat macam Legend. So maksudnya dia dah study menu tu. Lepas tu dia tinggal cakap je. Walaupun dia baca sikit-sikit as a guideline. Jangan membaca dalam telefon kan. Okay, you kena hafal benda tu. At least you hafal lah. Kalau you tak hafal, you tengok daripada telefon, no problem. As long nampak you faham dan dah buat research tentang benda tu. Okay, sebabnya benda ni for sure you dah type dan tulis awal-awal kan benda tu untuk report yang 1 hingga 5 benda yang saya nak tu. Okay, sebab setiap minggu benda ni akan berlangsung macam ni. Alright, saya rasa siapa yang next untuk ni garlic mashed potato? Saya juga. Buat. Okay. Bukan main course tak, dia consider. Tak, main course tu sepatutnya kena letak 2 orang. Satu akan buat yang hari ni punya tak ada veggie, sebab veggie ni kita dah masukkan dalam stew tadi. Okay, yang hari ni punya, so kita ada 2. Satu main course dan satu lagi starch. Okay, starch yang digunakan kat situ adalah selalunya memang mashed potato lah. Mashed potato sebab dia makan dengan okay, Leia teruskan. Oh, okay. So dia ni garlic mashed potato. So portion untuk 4 orang juga. Dia first dia roast garlic dulu. Roast garlic in macam bake in oven for 400 F for 30 minutes. Fahrenheit. Okay, for 30 minutes. And then dia rough cut potatoes. Lepas tu place potato into the pot. Add half teaspoon of salt, cover with cold water. Lepas tu bring the pot to boil and then reduce to simmer about 15 minutes. Lepas tu dia akan warm cream and then melt the butter in a small pan. Okay, so after potato tu sudah boil kan, so dia put potato into a bowl and then squeeze the roasted garlic into potato and then begin mashing with a large fork. Lepas tu tambah cream dan butter yang sudah melt tadi and then continue mash until potato is consistent. Okay. Jadi macam saya cakap tadi, banyak cara kita boleh buat. Tapi ini salah satu cara dia lah. Kita sebenarnya roasted tu, kita roast dulu sebab kita bake potato tu sebab kita nak ada bau bake. Okay, kalau macam kita selalu buat, tak payah kita terus steam benda tu kan. Itu salah satu method juga. Kita steam dan juga mungkin kita boleh roast garlic tu, lepas tu mashkan sekali dengan mashed potato tadi. So bila kita dah mashkan semua, kemudian baru kita seasonkan. Kita letak cream or milk. Kalau nak letak milk pun boleh, nak letak cream pun boleh. Kalau letak cream sikit je lah, milk mungkin banyak sikit. Okay, tapi bila banyak liquid dekat dalam tu, nanti dia punya tekstur tu terlalu lembut dan tak stabil. Okay, ada setengah menu yang sesuai kita makan dengan konsistensi potato yang lembut. Ada sesuai untuk mashed potato yang agak keras sikit. Okay, so good job Legend buat revision yang saya rasa okey dengan explanation yang saya rasa dia faham. So jadi untuk seterusnya kita ke Anbar lah untuk yang last kali kan. Anbar buat dessert. Dessert. Okay, dessert macam mana? Okay, yang dessert tu dalam pan kecil tu masukkan tomato juice,
the juice from the lemon and orange, one of the squeezed orange quarters, sugar, vanilla, cinnamon stick and cloves. Lepas tu masak sekejap, lepas tu masukkan pes dan tunggu dia jadi lembut. Lepas tu tunggu dia jadi lembut. Lepas tu tunggu 25 minit, masukkan pes tu dalam plate. Okey. Lepas tu okey lagi. Okey, teruskan. Teruskan. okay, lepas tu remove and discuss the orange quarter and spices. Tunggu dalam 15 minit. Lepas tu masukkan yang sos tu, tuang atas pan. Maksudnya dia pekatkan sos tu lah. Okey. Dia tunggu until sirapi. Ni paling antara dessert yang orang cakap klasik lah kalau dekat Itali ke, dekat France sana. Poached pear ni adalah menu paling senang. Kalau kata budak-budak yang sekolah memasak ni macam budak sekolah rendah pun boleh buat. Menu ni adalah pear yang kita poach bersama dengan gravy, selalunya sugar syrup lah ataupun citrus macam yang Anwar bagi tu daripada citrus punya version. So ada rasa macam lemon sikit dekat dia punya sauce dia tu. Sebenarnya kita soak pear tu kita dah peel kulit dia, lepas tu kita tepuk kat bahagian tengah. Kita tepuk bahagian tengah dia macam apple tu, kat tengah-tengah ni kita tepuk. Lepas tu kita simmer je dengan sugar syrup ataupun air gula ataupun yang citrus punya compound tadi lah. Okay, kita masak sampai dia jadi buah tu tak jadi mushy tapi dia still ada texture. Bila kita potong ni dia masak akan layu lah. Ada version yang akan pipekan krim dekat bahagian dalam pear tu. Okay, dia punya sos dia adalah kuah dia tadi, dia akan asingkan dulu, lepas tu pekatkan sama ada dia letak thickening agent ataupun dia akan gunakan kepekatan daripada gula tadi. So bila dah ni baru dia tuang dekat bahagian atas tu dengan bahan-bahan yang lebih dekat sos tu tadi. So kalau katanya dia ada cube kecil-kecil lemon ke apa kan dalam tu kan, yang tu dia consider as dia punya garnishing sekali lah dalam sos tu. Jenis ni, dessert ni dia makan panas. Dan ada satu version lagi yang kalau kita letak krim dalam tu dia akan makan steam. So ada dua keadaan. Ada yang pear tu dibelah dua, ada yang sebiji. Kalau dibelah dua tu, pear tu dibelah dua, so maksudnya ada cangkir-cangkir lebih daripada separuh lagi, dia akan letak keliling dia. Tapi sos tu memang dia akan melekit macam tu lah. Ada juga yang letak aiskrim. Tapi kalau ikut kos kelas kita memang tak adalah. Okey, sekarang ni sebab pasal kos, okey tadi saya lupa ayat tu nama dia fusion. Asian Mid Western dipanggil fusion. So menu-menu fusion, menu-menu percampuran yang kita buat hari ni. Ini dari segi kita ambil satu dua elemen daripada Asian, satu dua lagi kita ambil daripada Western. Ada yang satu plate kita campurkan kedua-dua elemen. Contoh kita masak roasted chicken kan. So roasted chicken, lepas tu kita campurkan dengan dia punya starch dia, kita ambil daripada Asia. Kita ambil contohnya kita buat pilaf rice. Pilaf rice tu daripada Arab punya country lah. So dia ada satu match budaya yang berbeza lah kat situ. Dan sos dia mungkin kita buat sos campur macam tomato. Selalu kita pakai tomato paste punya sos kan. Kalau dah campur Asian jadi Arabiata lah, dicampur dengan cili-cili lain lagi, so, jadi sos dia. Dan ada pula papadom contohnya untuk garnishing. Tu menu-menu fusion. Kalau menu western dia akan straight pada western. Semua benda dalam tu adalah western. Okey. Sekarang ni kita dah bincangkan berkenaan dengan menu, dan saya rasa you all pun dah faham bila tengok balik menu satu-satu. Dan ini yang kita akan buat minggu-minggu tanpa kelas praktikal lah. So yang paling penting you dapatkan juga gambar-gambar yang macam saya cakap tadi berportion sedikit.
untuk menggambarkan kefahaman tu sebab kita nak kena cover yang bahagian plating tu nanti. Kan macam mana. Tapi so sebab kita dah divide dan dapat the whole menu, so nanti make sure supervisor akan share dengan yang lain-lain lah. Okay, dan juga hantar kat saya. Okay, pastikan setiap menu yang dibagi tu ada tulis nama dekat atas dia. So maksudnya appetizer siapa yang buat, dessert siapa yang buat, main course siapa yang buat. Okay. Dan next time study menu dulu, Jessica. Nak baca so you dah dapat benda tu, dah dapat gambaran kat tu macam mana nak buat dia. Alright? Tak, saya tak marah, janganlah nangis. Okay, so session kita saya rasa habis kat sini. Sebab nanti kita akan bincangkan juga dalam group WhatsApp berkenaan dengan details dia. So macam yang tadi details daripada awal, saya sangat berpuas hati dengan apa yang kita buat hari ni. Apa yang you cari, walaupun membaca lagi tak apa, ini first class online. So kita boleh cuba lagi untuk jadikan lagi baik dari segi research menu tu. Awak juga boleh search banyak dekat menggunakan YouTube. Okey, teknik-teknik masak dia kat situ. Jangan tengok pada menu yang awak buat je, tengok secara keseluruhan menu yang ke-5 tu. Even macam kat kelas pun kita selalu fokus pada satu-satu menu je kan. So untuk mendapat gambaran pada the whole menu, you kena study dulu lah benda tu. Okay, so terima kasih dan kita akan sambung dalam WhatsApp untuk menjimatkan data kalian yang kejap ada kejap tak ada tu. Okay, so thank you very much. Nanti saya bagi information selanjutnya dalam WhatsApp. Okay, bye.